Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita setiap hari Selasa dan Khamis. Tengah buat apa korang? So, hari ni kita tak ada tetamu. Macam selalu saya cakap, hari Selasa saya akan buat tetamu. Tapi, kali ni saya tak ada tetamu. Saya tak sempat lagi lah nak panggil sesiapa. Jadi, mungkin hari ni saya nak dapatkan feedback lah daripada rakan-rakan yang selalu menonton. Kan, saya nak tahulah selama ni konten yang saya bawakan untuk live ke, untuk posting, adakah benda tu memberi manfaat ataupun buang masa ataupun saya perlu stop. So hari ni live hari ni bertajuk pasal feedback. So saya nak dapatkan feedback daripada rakan-rakan lah. Okay, so sebelum kita mulakan live kita pada petang ni, so mungkin kita boleh lebih baik kita mulakanlah dengan Al-Fatihah. Ya, kenapa? Amin, amin. So kita sedekahkan kepada saudara mara kita yang dah pergi sebelum kita ataupun orang yang terkesan dengan COVID, insyaAllah. Okay, so kepada siapa yang nak join live saya, dipersilakan. So topik kita hari ini ialah feedback. Saya nak dapatkan pandangan daripada anda semua. Macam mana, apa pendapat anda nak tambah baik, apa-apa sajalah korang boleh ni lah bagi feedback. So sebelum tu saya nak test suara dulu. Okay ke saya punya suara, saya punya visual okay ke? Yang mana yang dah menonton ni boleh komen dululah. Okay, alright. So macam saya cakap tadi, topik kita hari ni ialah feedback. Sebab saya nak dapat tahulah, saya nak tahulah apa sebenarnya apa. Okay, terima kasih. Alright. So saya nak tahu macam mungkin saya perlu pergi cari konten yang lebih baik ke untuk nak memberi manfaat kepada orang lain, ataupun saya perlu improve lagi lah, ataupun saya perlu stop je. Orang lain tak nak belajar, orang lain tak nak sharing, atau mungkin boleh cari sendiri dekat mana-mana. So saya nak dapatkan feedback tu lah supaya saya boleh panggil lah orang-orang yang korang rasa perlu untuk saya temu bual ke apa-apa ke. Sebab macam saya cakap, saya buat page ni tujuan asal dia memang untuk community, untuk kita nak belajar, supaya bertukar pendapat, apa-apa sajalah yang korang tahu, pengalaman ke, teori ke, teknologi terbaru. So itu tujuan asal SBR ni. Okay, so jadi jap, sebelum tu saya share dulu. Okay, mungkin ramai orang tanya juga kan, kenapa saya suka buat live. Mungkin ada orang yang pernah tengok live saya dekat saya punya personal, dekat saya punya page. Saya cakap personal saya lah, dulu saya buat masa PKP 1 dulu. Okay, masa PKP 1 dulu saya ada buat live. So saya banyak ada sharing pasal utility mapping lah, sebab saya tak tahu benda lain selain pada utility mapping. Itu je yang saya belajar. Jadi saya buat live lah. Lepas tu banyak orang PM, banyak tanya soalan. So sebab itulah bila saya dah buat live, lepas tu saya stop live tu, saya rasa macam sayang lah. Ada orang yang dapat pelajari satu tapi saya stop. Sebabkan kekangan masa macam tu lah. Sebab tu saya nak aktif balik. Sebab tu saya nak dapatkan feedback daripada yang lain lah. Okay, so mungkin saya boleh sharekan antara banyak yang orang PM saya lah, terutamanya dekat Messenger. Okay, so saya boleh share sikit mungkin. Okay, so ini antara yang saya dapat. Ni 2019 saya ada dapat ni. Dia cakap, terima kasih bro add saya. Kebanyakannya daripada Messenger ni ialah orang yang saya tak kenal lah. Mungkin kawan-kawan daripada Facebook lah. Kalau orang yang kenal, selalunya dia akan PM sajalah kalau dia nak tanya apa-apa. Okay, so dia tanya, terima kasih bro add saya. Salam pengenalan. Semoga dipermudahkan urusan bos. Allahu Akbar. Sekejap, saya nak silent handphone. Sekejap. Okey, lepas tu saya cakap terima kasih. Okey, bos nak minta nombor phone boleh? Harap bos boleh beri tunjuk ajar pada adik-adik saya macam ni. Lepas tu saya pun terus bagi nombor lah, sebab kadang-kadang lebih sesuai kita WhatsApp kan. So lagi macam dekat, kalau nak tanya pun senang. Kalau Messenger ni kadang-kadang saya tak buka selalu. Okey, yang lain. Okey, lepas tu saya dah bagi. Lepas tu dia kata terima kasih banyak bos. Terima kasih sekali lagi. Lepas tu kita orang continue dekat WhatsApp. Okay, ini pun antara dia. Yang ni orang lain pula. Okay, ini kalau perasan tarikh 29 bulan 3 2020. Maknanya PKP 1 kan, kalau korang ingat. Okay, so dia PM saya, dia cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf ganggu. Saya nak tanya pendapat. Macam saya freelance kecil ni, cash flow saya sangat tidak cantik sepanjang PKP. Duit tak masuk dan keluar, tapi akan keluar untuk bayar gaji pekerja. Benda ini sangat terkesan pada saya. Manpower saya memang tak ramai, tapi sekadar cukup makan untuk kami semua. Ikut kata rangsangan ekonomi gaji tak boleh dikurangkan, kena bayar amount basic yang sama. Nak buang pekerjaan pun tak boleh. Jika tuan dalam situasi saya, apa tidakkan tuan? So banyak juga orang tanya, selain daripada utility, ada juga orang tanya pasal syarikat, pasal pekerja.
So saya tak ada masalah, saya suka sharing. Sebab itulah sebelum saya buat live, saya banyak PM sajalah. So bila orang PM saya jawab sama ada messenger, tapi saya minta maaf juga kepada yang ramai yang PM saya tak sempat jawab. Sebab kalau tanya dekat messenger ni kadang-kadang saya tak perasan. Okay, so ini dia tanyakan, tak tanya pasal utility pun, dia tanyakan pasal bisnes. So saya pun jawab, saya jawab apa yang saya tahulah, apa yang saya dah alami. So saya cakap, Wassalam, dalam keadaan macam ni, pertama kali kita minta staff memahami dulu, ceritakan yang betul dan minta diorang bagi pandangan macam mana nak dapatkan sale atau kurangkan kos. Kalau tiada cara untuk nak tambah sales, kekurangnya untuk bayar gaji atau kurangkan kos, buat berunding dengan staff untuk bayar gaji sikit untuk tampung belanja makan mereka dahulu, dan baki company akan bayar kemudian bila ekonomi dah okey. Kira company berhutang dululah, nanti dah okey, buat sale betul-betul, tim pun try sedaya upaya tolong company naikkan sale untuk bayar hutang pada staff. So itu je yang mampu saya nak bagi cadangan, dan benda ni pun sebenarnya actually saya buat juga masa PKP 1. Okay, so saya cakap semua, apa tu saya ada share lah, banyak saya ada share nota, saya banyak belajar daripada banyak business class. So saya share je, apa yang saya tahu saya share, saya tak suka simpan-simpan. Sebab macam saya pernah cakap sebelum live saya sebelum ni, mungkin dulu orang suka bersaing, tapi tak, saya nak buatkan satu perbaharuan yang kita sepatutnya kena bersatu. Kita tak ramai, so kalau kita dapat share ilmu, kalau orang tu dapat buat bisnes dengan baik, orang tu dapat buat kerja dengan baik, kita juga dapat dia punya saham lah. Sebab tu saya akan share je apa yang saya tahu. Okay, so lepas saya dah share tu, dia cakap saya gantikan Perkeso dengan insurans full cover dan medical check up. Sebab saya rasa tak berbaloi dengan polisi mereka. Bila jadi macam ni terciduk jugalah. Aku pun terima kasih. So dia rasa menyesal lah sebab dia tak carum Perkeso. Sedangkan masa PKP 1 tu, siapa carum Perkeso banyak manfaat dia lah, dapat kira Perkeso akan bantu kan, bayarkan gaji separuh kan. Okay, bukan separuh lah, dia ada amount dia. Right, lepas tu dia ajak TTS, saya pun tak tahu TTS tu apa, rupanya dia tarik session. So dia cakap kalau tak ada masalah nanti dia nak jumpa lah. Okay, so ni orang lain pula, terima kasih Tuan Samsul, mohon beri tunjuk ajar, teringin nak jumpa Tuan Samsul. Lepas tu ada lagi, Assalamualaikum, saya dari sekian-sekian, boleh saya dapatkan nombor tuan untuk bertanyakan tentang hal kerja. So saya pun share lah, kebanyakannya bukanlah hal kerja maksudnya nak bagi projek, maksudnya diorang nak tanya pasal apa masalah yang diorang hadapi lah. So sebab itulah saya fikir kalau saya, banyak orang PM saya, mungkin dia je yang dapat saya bantu. Tapi kalau saya buat live, mungkin saya dapat bantu lebih ramai orang. Mungkin masalah dia ada juga dekat orang lain. Faham tak? So sebab itulah saya rajin buat live, sebab saya fikir macam ni je. Saya tak boleh nak kedekut ilmu. Ilmu yang saya dapat ni pun semua daripada dia, daripada Allah. So kalau saya kedekut, so macam tak gunalah apa yang saya belajar tu, tak? Bila saya dah meninggal, saya tak dengarkan apa-apa. So bila saya share apa saja yang saya tahu tentang ilmu bisnes ke, pasal financial ke, pasal utility mapping ke, apa-apa yang saya boleh share, kalau benda tu manfaat, bukannya saya dapat bantu dia, saya dapat bantu keluarga dia, mungkin saya dapat bantu staff dia. So benda ni saya tak tahu kenapa ramai orang PM saya sebelum saya buat live lagi. So sebab tu saya cakap, mungkin saya ada sesuatu benda yang orang perlukan yang saya boleh bantu. That's why saya buat live. Okay, so banyak ni antara yang orang PM saya lah. Okay, ni lain. Assalam tuan ni LS ke? Ni, lepas tu saya pun jawab lah dengan jujur. Waalaikumsalam, belum lagi. Lepas tu dia tanya, Masya Allah, ni kursus apa? Ambil exam ke? Masa ni saya ambil kursus untuk nak dapatkan lesen lah, anjuran per juta dekat Hotel Istana. Okay, so saya beritahu lah ni kursus untuk bantu yang nak ambil lesen article people. Sebelum ni tak pernah ada kursus macam ni, semua buat sendiri-sendiri. Jadi per juta nak bantu jika ada masalah untuk mudah ambil lesen. Sebelum per juta ada satulah saya pernah pergi under JSTC. Sebab ramai yang start, lambat dapat lesen. Lepas tu dia tanya di mana sumber boleh dapat memo pasal kursus bantu nak ambil lesen. So saya tak ada saving, saya terus bagi tahu je. Dia kata budak baru belajar. Sekarang, lepas tu saya kata lah, sekarang ni kerja ke belajar? So dia kata kerja, baru habis diploma, masih planning sambung degree. Nak buat LS, nak buat lesen kena ada degree kan? Lepas tu saya bagi tahu lah, kena sambung degree dulu. Lepas habis register per juta. Dalam masa yang sama boleh ambil exam dan ambil artikel. Kalau register per juta, nanti mereka akan bantu kita percepatkan ambil lesen, bagi tips, buat kelas lah. Banyak bantuan lah per juta akan bagi. Dia ada peruntukan. Okay? So habis je degree, terus daftar per juta. Okay? Saya pun bagi tahu lagi. Macam 3 hari ni per juta sponsor semuanya. Lepas tu dia pun gurau lah, per juta kaya raya tuan. Saya tak pastilah kan, sebab saya pun baru je masuk sebagai graduate members. Okay, lepas tu saya kata betul, register graduate members. Dia kata bestnya per juta tanggung 3 hari. Actually per juta hari tu bukannya tanggung kelas je. Dia tanggung hotel sekali, makan minum semua tanggung. Macam saya tak ambil hotel tu lah, saya register lambat lagi pun saya bawa family.
So saya duduk hotel yang berdekatan lah buat family. Okay, so terkata itulah habis belajar register per juta dan RSM tu wajib. So saya nampak ramai student-student kat luar sana yang habis belajar, diorang tak tahu apa yang diorang siapa yang boleh bantu diorang, siapa yang kat mana diorang patut register. So kat sini alang-alang saya share lah pada student kat luar sana ataupun yang baru kerja, kalau boleh korang cuba register RSM dulu. RSM ni ialah macam persatuan surveyor-surveyor dekat Malaysia ni lah. Surveyor ni termasuk ukur bahan, ukur bangunan, jurunilai, termasuk masuk kita geometrik lah ataupun land survey. So macam pejuta ni tak boleh sebab kita kena register, tak silap saya kena register untuk ambil exam dulu ataupun register artikel bawah license surveyor baru kita boleh register pejuta. Okay, so saya rasa macam banyak lagi orang yang tak tahu dalam bidang survey ni apa jabatan-jabatan yang diorang perlu register ataupun yang diorang kena ambil tahulah yang dapat membantu diorang dalam bidang survey ni. So banyak sebenarnya support antara daripada pejuta sendiri, lepas tu daripada RSM, lepas tu macam RSM pun banyak buat kursus-kursus lah. Lepas tu of course daripada LJT sendiri ataupun dia punya subsidiaries tu kan GSTC. Okay, so lepas tu saya bagi tahu lagi, saya bagi tahu lah bla bla bla, saya bagi tahu kalau register RSM lepas 2 tahun kita dapat diploma automatik, kita dapat title SR. So mungkin ramai orang tak tahu SR ni diorang ingatkan dah dapat lesen baru dapat SR. Sebenarnya dia hanyalah sebagai membership kepada Royal Institute Surveyor Malaysia. Okay, so saya harap benda ni dapat membantulah kepada orang yang luar yang sana tak tahu. So ini diorang tanya saya lah, sebab tu saya kata kalau saya bagi tahu diorang mungkin diorang je tahu, kalau tak orang lain tak tahulah. So kesian banyak student yang tak tahu apa benda. Kadang first time diorang dengar benda-benda macam ni kan. Okay, so saya dah cerita bla 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 bla. Ni banyak cerita lah. So saya dah explain dalam RSM ada banyak lah. Okay, alright. Terima kasih. Okay. Okay, ini satu lagi. Tiba-tiba je daripada Cairo, Egypt. Saya tak tahu lah betul ke tak kan. Okay, so dia tiba-tiba je saya approve dia. Dia cakap thank you boss utility. Saya kata thank you kenapa? Approve friend. Saya newbie dalam utility. Oh, selamat perkenalan. Tengok live baru ni banyak ilmu dapat. Okay, live ni saya buat masa PKP 1. Saya buat live sharing pasal utility mapping je. Okay, so ya ke alhamdulillah doa saya dapat share banyak lagi. Saya dapat plan nak buat video-video pendek mengajar nanti. Terima kasih tuan atas perkongsian ilmu. Okay, itu antara sifu di Malaysia. Satu Malaysia, satu soalan. Apa kelebihan function GPR Mala daripada GPR Leica selain daripada size? So saya bagi tahulah. Saya bagi tahu je apa yang saya tahu. Kalau saya tak tahu, saya bagi tak tahu lah. Okay. Tak ada apa-apa. Okay, Leica saya tak pernah guna. Saya jujur, saya pernah guna Mala dan IDS yang lama tu je. Bagi saya masing-masing alat ada kelebihan tapi yang penting mencapai tak objektif kita. Objektif GPR nak check utility selain metal dan buat semakan depth. Yang lain GPR semua hampir sama. Yang beza cara proses dan frekuensi antena yang digunakan. Okay, so saya tak ada bias dengan mana-mana alat. Saya tak ada macam mungkin saya guna alat tu saya beritahu alat ni paling bagus. So saya cakap jujur je. Kalau saya tak tahu, saya tak tahu. Kalau saya pernah guna, saya pernah guna. So saya tak nak orang fikir saya macam bias lah ataupun mempengaruhi orang untuk beli alat ni. Tak, saya dalam industri ni peranan saya sebagai ukur je. Saya ukur, saya pernah buat activity je lah. Yang ukur lain saya tak berapa pandai sangat. So saya share je lah. Okay, lain antena, lain function dia. Contoh high frequency. Dalam messenger pun saya boleh ajar macam mana ya. Saya macam staff saya pun saya tak ajar macam ni lah. Staff saya adalah saya punya manager yang ajar. So saya ajar dalam, saya ni seorang yang kalau siapa kenal, kalau saya ajar saya akan, saya akan terangkan sangat detail. Sampai orang tu betul-betul faham baru saya kata, okay, cukup je lah. Kalau saya tak akan bagi, lepas tu you fikirlah sendiri ataupun saya bagi link, you cari sendiri. Okay, so saya bagi tahu lain antena, lain function dia. Contoh high frequency untuk detect yang cetek, manakala low frequency untuk detect yang dalam. Ada GPR yang antena dia tetap tak boleh tukar, ada yang boleh tukar, ada juga yang 2 atau 4 antena jalan sekali. Itu kelebihan ikut kegunaan kita, apa yang kita cari. So saya pun kurang faham antena 2 dan 4 antena. Okay, maksudnya 2 frekuensi jalan sekali supaya kerja buat sekali je. Balik bila proses dapat 2 jenis data. Oh, okay, faham. Kalau fiber optik tuan declare dekat drawing macam mana? Okay, saya share ni. Saya siap share lagi antena yang saya pernah guna yang dia boleh tukar-tukar punya. Okay, so ni contoh antena Mala lah tadi. Okay, so saya share lagi, dia tanya pasal fiber optik. So saya bagi tahu lah fiber optik detect tak. Kalau detect tak ada isu, buat je macam biasa, macam lain. Maksud declare tu apa? Dia kata biasakan kat on-site kita tak dapat detect fiber optik. Makna kita just drop point, follow line manhole je kan untuk show line kat drawing. Macam mana tu? Ke ada option yang guna sonde juga? Okay, so saya dapat tahu yang dia ni, dia buat, saya tak tahulah, saya tak menyalahkan sesiapa. Maksudnya saya nampak trace yang dia ni mungkin
tak tahu yang ada teknologi yang dipanggil flexi trace. Kalau korang perasan gambar kat bawah ni, so saya kata kenapa dia kena dia soal saya macam tu kan. Kenapa kita nak kena assume ataupun letak je atas manhole sedangkan dah ada teknologi yang kita boleh detect benda tu. So saya macam dah risaulah, saya kata ramai orang tak tahu pasal nak buat detection yang betul. Ramai orang tak tahu equipment yang ada kat Malaysia ni yang boleh bantu kita buat utility. So saya terus share, saya cakap tak perlu guna sound, boleh cuba guna flexi trace, itu normal practice kami. Pernah dengar tak, saya tanya. Dia kata flexi trace tak pernah dengar. Tu saya kata macam, takkan tak pernah dengar kan, sebab benda ni sangat penting tau. Flexi trace ni sangat penting untuk utility mapping, terutamanya nak detect benda yang tak boleh detect. Betul tak? Siapa yang boleh komen kat bawah ni yang biasa buat utility, sila komen. Penting tak flexi trace ni? Okay, so saya explain lagi. Dengan flexi trace semua fiber optic boleh detect kecuali manhole hilang, tak boleh buka, atau micro trenching yang tak ada manhole. So bagi tahu pengalaman saya. Okay, macam ni bentuk dia. Tadi cara guna dia, sambungkan je kat transmitter. Lepas tu saya bagi tahulah alat ni so far boleh guna kat AD8100. Mungkin alat lain ada aksesoris dia sendirilah. Lepas tu dia kata so saya agak macam takut jugalah. Saya fikir macam kalau tak ramai orang tahu flexi trace ni, kewujudan flexi trace ni membantu kita detect fiber optic, saya risau kualiti kerja kita akan macam, contohlah kalau ada orang tak tahu benda ni, lepas tu bila dia buat banyak salah, so nanti orang tak percaya kat surveyor. Faham tak? Maksudnya kalau orang lain buat pun dia akan cakap lah, saya ada pengalaman buruk, orang tak detect fiber optic. Sedangkan ada orang boleh detect fiber optic. Sebab tu saya rasa benda ni saya kena share, saya kena sentiasa share. Kalau dah ada orang tahu, baguslah. Kalau tak ada orang tahu, saya kena bagi tahu. Mungkin kat universiti dah ajar tapi dia mungkin tak mungkin dia tak perasan, ataupun dekat poli mungkin tak ada kelengkapan alat ni. Jadinya tu lah saya terpanggil untuk membuat sharing pasal utility. Saya banyak sharekan benda-benda yang mungkin based on saya punya practice lah, bukan based on teori ke apa ke. Okay, so saya rasa macam banyak lagi orang yang tak tahu benda ni. So sedangkan kalau dia ada benda ni, confident level dia akan tinggi tau. So kualiti kita pun akan terjaga. Jadi kalaulah benda ni bagi saya secret, saya tak nak share dengan orang, kan? Maknanya saya biar company saya je yang tahu benda ni. So saya tak fikir macam tu, saya tak rasa benda ni ialah secret. Bagi saya, semua orang kena tahu benda ni apa yang patut kita buat, apa yang patut kita tak buat. Supaya kita dapat hasilkan, maksudnya kita sebiaya ni dapat berkumpul, dapat orang kata dapat kita dapat bagi kita punya yang terbaik lah, info yang terbaik ataupun data yang terbaik dekat klien kita. So saya jenis tak adalah nak bersaing dengan siapa-siapa, nak cakap orang ni bagus tak bagus. Bagi saya, kalau kat luar sana, kalau rasa nak walaupun you ada company sendiri, kalau you nak datang jumpa saya pun saya okey je. Actually dah ramai dah orang datang office saya, tengok office saya, belajar banyak-banyak. Orang nak korek-korek pun saya bagi tahu je semua. Sebab bagi saya pentinglah benda ni. Saya tak nak saya seorang je tahu. Bagi saya tak ada secret lah untuk ilmu-ilmu macam ni. Mungkin secret yang ada ialah macam company punya secret. Macam ini bagi saya skill-skill ni patut kita hebohkan lah. Okay, so dia kata lepas tu dia kenalkan diri. Lepas tu dia kata itulah biasa dapatkan data dulu dari pipe dan telco masing-masing sebelum kerja. So betul lah. Okay, so kalau tunggu diorang bagi lambat, saya cakap. Tapi yang kami praktik minta juga dalam masa yang sama kita buat dulu, nanti update kemudian. Benda ni pun mungkin tak ramai orang share. So saya share je lah. So terima kasih Tuan atas ilmu Tuan bagi saya. Apa kemungkinan saya boleh tanya Tuan Sam? Saya kata boleh. Lepas tu dia cakap, salam Sifu Sam, maaf ganggu, nak minta pandangan Sifu sikit. Macam mana kita nak backup diri bila berlaku hit? Okay, ini selepas, kalau korang tengok tadi, 2020 kan, bulan 10. Okay, lepas tu dia PM saya balik. Okay, dia PM saya awal tahun ni. Dia ada masalah. Dia cakap, salam Sifu Sam, maaf ganggu, nak minta pandangan sikit. Macam mana kita nak backup diri bila berlaku hit kat site. Pipe jenis MySteel dapat guna RD, yang heat pipe air jenis AC, kedalaman 1.8. Saya dah buat yang terbaik, GPR dah guna, tapi kat GPR tak ada langsung timbul hyperbola. Saya rushing, kena sikit bila kena macam, sebab sebelum ni tak pernah kena. Sepanjang kerja saya jadi mati akal. Nak tulis kat report tak tahu nak cakap apa. Minta pandangan dan idea Sifu. Okey, untuk pengetahuan korang semua, benda pengalaman ni banyak kali berlaku kat diri saya sendiri, dekat tim saya sendiri. Jadi saya sharekan kat dia bergantung pada apa yang saya tahulah. So adakah orang nak tahu apa yang saya jawab? Kalau ada tahu cuba komen sikit. Saya nak tengoklah juga orang kat sini bagi respon. Ada tak yang nak tahu macam mana saya jawab? Okay, so apa yang saya jawab kat dia?
Okay, kesian maksudnya okay, bila saya dapat mesej ni pun saya terfikir satu benda. Sebenarnya kat luar sana kalau diorang ada masalah, diorang nak refer kat siapa? Diorang nak tanya kat siapa? Sebab diorang dah habis laptop kan, diorang nak refer dengan lecturer diorang, betul tak? Mungkin diorang boleh refer dengan bos, mungkin kadang-kadang dia takut nak refer dengan bos dulu. Mungkin dia takut kena marah ke. Sebab itulah bagi saya kalau kita buat sharing macam ni, kita tambah bagi pengalaman kita, masalah yang kita selalu hadapi kat site, mungkin diorang dapat belajar dari situ, diorang dapat buat, dapat deliver, lepas tu bos diorang pun macam tak dapat masalah. Sebab dia dah solvekan awal-awal dengan sharing yang kita bagi sharing lah. So apa yang saya share, okay, ini rahsia company kami lah, tapi saya share je lah sebab saya memang suka share. In fact saya pun dah bagi tahu kat dia lah. So kalau saya nak minta korang komen dulu ni, tapi lah saya share. Okay, ini yang berkaitan dengan utility je lah. Okay, saya ulang balik. Tadi dia hit kabel, dia hit pipe, AC pipe. So dia kata macam mana dia nak jawab dengan klien kan. Saya bagi tahu je lah. Okay, ini apa yang kami praktik. Wassalam, bagi pendapat saya AC pipe memang kita tak boleh detect guna RD. Apa yang kita boleh try ada 5 cara selain correct, iaitu try repeat lah. Try repeat ni benda yang terakhir lah. Okay, so saya akan ajak, saya bagi tahu dia guna radio mode. Okay, lepas tu kita try guna GPR. Lepas tu kita boleh guna downsync road. Downsync road ni yang cara lama tu, yang guna besi, nanti dia pusing tu. Kita boleh, kita guna macam-macam cara. Lepas tu kita observe kat site, ada tak valve, marker, chamber. Lepas tu last kali dapatkan JIS S-book dari syarikat air. So semua benda yang saya ajar ni, tak ada satu pun yang saya sembunyikan. Semua adalah benda yang kami praktikkan. So bagi saya tak ada rahsia. Kalau saya dapat ajar ni, kalau dapat orang lain dapat buat dengan bagus, itu satu kepuasan untuk diri saya lah. Kan? So kalau mungkin diorang tak ada tempat orang refer, so diorang refer kat saya. So saya harap saya punya jawapan ni dapat membantu dia lah. Okay, so ini cara kami detect untuk AC pipe lah. So bayangkan kalau anything happen, dah benda tu kena juga, tapi kita bagi tahu klien kita dah buat semua benda ni, insyaAllah takkan ada benda yang lebih serius lah, sebab kita dah bagi tahu dah kita dah buat benda ni. Melainkan kalau kita guna RD je, kita guna RD, lepas tu kita cakap betul terkena, lepas tu kita cakap tak tahu RD tak dapat. Itu bagi saya macam tak bagus lah untuk kita nak jawab kat klien, kita tak ada inisiatif untuk try. Okay, so if saya dah try semua tu still kena, saya akan explain pada klien yang saya dah cuba semua, but AC pipe memang tak ada alat yang khusus untuk detect. Semua cara di atas juga boleh, bukan semua boleh dapat, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okay, so far okay tak saya punya penerangan? Ini ialah bukan saya yang type tau, ini semua real case study ataupun semua orang PM saya dan saya jawab. Saya terus jawab apa yang dia nak tahu. Kalau korang rasa benda tak penting, saya skip je lah. So ada lagi tak nak tahu? Okay, saya tak payahlah tak payah share yang tadi lah. Okay, semua membantu. Tak ada orang komen pun cakap nak tahu. Okay, semua membantu. Okay. Lepas tu dia cakap, sudah share tadi, so dia kata terima kasih atas pendapat dan nasihat diberikan. Jadi, lepas tu saya tanya lagi lah, saya concern ni seolah macam, apa, macam dia, boleh kata dia team saya lah. So, saya punya concern sampai tahap tu lah. So, saya tanya lah dia, jadi macam mana nak settlekan tu, apa solution? Kalau saya tak kisah pasal dia, saya dah ajar-ajar tu, saya biar. Ataupun daripada awal lagi, saya tak jawab. So, lepas dah bagi tu, saya tanya, macam mana nak settlekan? Lepas tu dia cakap, untuk buat masa sekarang, saya dah alihkan semua propose di site. Okay, right. Okay, ni orang lain pula. Boleh saya teruskan Ada ke nak dengar lagi apa yang orang selalu PM saya? Dan inilah pembakar semangat saya untuk terus buat live, pembakar semangat saya untuk keep sharing, pembakar semangat saya untuk belajar dan lepas tu bagi dekat orang ramai lah. Okay. So kalau korang nak tahu lagi sharing saya, korang komen lah cakap nak. Barulah saya semangat sikit saya nak share. Okay. So ini semua soalan-soalan yang dah bagi. Korang tengok ni semua ada tarikh. Saya just tutup nama sebab nama pun PM, private kan. So saya tak nak kita bongkarkan lah siapa yang tanya tu. So mungkin ayat-ayat tu je yang korang patut ambil tahulah. Okay, so salam tuan, salam. Tuan trainer untuk mapping ke? Kami ada buat free talk dan nak jemput tuan untuk jadi speaker program kami. Boleh WhatsApp saya. Baik, esok saya contact. Okay, actually saya tak contact pun orang ni, tuan ni, sebab saya rasa diri saya bukanlah orang yang sebaiknya untuk buat talk. Saya tak ada apa-apa, saya tak ada lesen, saya tak ada CUDS operator pun saya tak ada. Saya tak ada apa-apa. Jadinya bagi saya kalau saya cakap mungkinlah tak sesuai, mungkin ada orang rasa saya tak sepatutnya bercakap untuk bagi pihak surveyor tentang utility ni. Jadi saya hanya macam melayan dia, lepas tu mungkinlah dia kecil hati dengan saya ke apa ke, saya tak pasti, tapi saya rasa saya tak sesuai. Kalau saya sharing borak-borak kosong macam ni, okey lah. Tapi untuk jadi speaker ni bagi saya belum lagi lah. InsyaAllah bila saya dah dapat lesen. Okay, so itulah banyak juga orang yang panggil saya untuk talk
dekat company, dekat macam-macam lah. Tapi saya tolak lah sebab saya tak bersedia lagi. Okay, ni ada lagi satu. Assalamualaikum Tuan, maaf mengganggu. Saya, actually saya baru habis, okay ni menarik. Ni student Saya actually baru saja habis study bulan 9 yang lepas. Kini tahun lepas. Kemudian ada rezeki join company jual-jual alat survey. Saya seronok tengok posting-posting Tuan journey towards entrepreneur. InsyaAllah sikit-sikit saya cuba belajar, satu hari nanti InsyaAllah saya usahakan untuk berjumpa Tuan. Okay. So saya tak tahu pun sharing saya ni membantu ataupun menyebabkan dia rasa teruja lah untuk nak buat bisnes juga. Okay, Tuan boleh, kalau boleh untuk saya minta pendapat Tuan sedikit. Selaku entrepreneur muda Geomatic, saya juga perasan advantage orang-orang Melayu terutamanya dalam ukur tanah ini. Sebab juruukur pun ramai di kalangan kita, cuma dari dulu saya selalu fikir kenapa kurang atau tiada satu empire yang besar untuk orang kita kuasai secara meluas, kebanyakan merupa syarikat persendirian. Ini dia sendiri cakap saya cakap. Okey, saya bercadang untuk ambil sedikit pengalaman sebagai sales alat survey, kemudian berhajat untuk menyambung master business MBA pada tahun depan insya-Allah. Cadangan suatu hari nanti saya boleh jadi business admin perancangan ekonomi sambil JV dengan LLS untuk bina satu empire. Okay, jujurnya saya lebih semangat sebagai pemikir bisnes, tapi pada masa yang saya selalu berfikir saya telah korbankan technical skill saya. Saya dah tak boleh nak improve much untuk kerja survey on site. Kalau boleh untuk Tuan komen idea tersebut melalui pengalaman Tuan. Adakah Tuan prefer bergerak dalam technical survey kemudian menapak ke syarikat, atau Tuan rasa juga elok untuk improvekan dahulu skill bisnes, cuba bina tapak perniagaan yang lebih mudah pada awal, pada masa yang sama, create sistem dan bangunkan syarikat ukur bersama jukur-jukur yang lain. Mohon maaf Tuan, mesejnya panjang. Saya akan teruja sekiranya Tuan sudi mengambil masa membaca dan memberi maklum balas. Saya juga faham keadaan Tuan yang sentiasa sibuk. Apa-apa pun saya dahului dengan ucapan terima kasih. Luahkan pertanyaan ini sahaja dibuatkan saya seronok. Terima kasih Tuan. Okey. Macam saya cakap tadi, ada orang tanyakan saya pasal survey, ada orang tanyakan saya pasal utility, ada orang tanyakan saya pasal financial tadi kan, yang dia MCO 1 tu, macam mana dia nak bayar gaji staff kan, dia ada cash flow problem. Ada orang pula ni, student ni, dia tanya saya, dia patut ambil apa? Dia patut buat business ke? Dia patut ambil MBA ke? Dia patut asas skill ke? Ataupun dia patut masuk sale? Benda macam tu pun orang tanya saya. So, saya pun terkejut, tapi saya tak nak menghapakan dia. Jadi saya share lah. Macam saya cakap sebelum ni, saya ni suka share bukan saja pasal utility. Apa saja yang saya tahu saya akan share. Macam ni dia tanya pendapat saya tentang bisnes lah. Okay. So lepas tu saya sebab panjang kan, so saya malas nak type kat sini. Saya takut dia salah faham lah. Maksudnya kalau saya tulis banyak maksud kita boleh faham. So saya bagi tahu, wassalam, bila free kita jumpa, nanti saya jawab satu. Terus direct je, saya suka jumpa orang. Okay. Lepas tu saya kena buka minda Tuan dahulu untuk fikir masa depan. Apa impian dan matlamat Tuan? Sebab bagi saya apa yang kita buat sekarang sangat penting supaya kita tak buang masa kepada benda yang kita tak pasti. Saya sudi ceritakan perjalanan kerjaya saya supaya Tuan boleh tengok apa pros and cons. Saya suka cara pandangan Tuan, cuma kebanyakan ramai orang dia nak sahaja tapi dia tak cukup kuat untuk dapatkan apa yang dia nak. Okay, so apa yang saya bagi tahu kat sini, apa yang saya buat ni bukanlah sebuah benda yang baik-baik je. Apa saja yang kita cuburi, surveyor ke, entrepreneur ke, license surveyor ke, bisnes apa-apa je lah, dia ada pro, ada con. Maksudnya ada cabaran, ada benda, ada madu, ada racun. Sebab tu saya kena bagi tahu dia betul-betul lah. Dia masih muda, so saya harap dia tak buat pilihan yang salah lah. Sebab tu saya cakap kena fikir dulu apa yang dia nak. Dia tak boleh tanya pandangan saya. Saya hanya boleh bagi tahu lepas dia pilih, baru saya bagi tahu apa yang akan berlaku. So dia cakap, terima kasih Tuan, saya seronok dapat feedback daripada Tuan. Saya cuba usahakan sebaiknya. Mohon maaf saya terikat sedikit dengan waktu kerja. Saya berbesar hati sekiranya Tuan sudi kongsikan waktu lapang Tuan. Saya cuba sebaiknya untuk bersama Tuan. Saya boleh usahakan untuk ambil cuti nanti pada waktu-waktu tersebut insya-Allah. Mungkin dalam masa terdekat terdapat kekangan PKPB, saya boleh keluar dengan pas kerja saja. Cuma untuk esok saya perlu hantar dokumen saya kalau Tuan berkelapangan di office. Okey, panjanglah ada cerita. Panjang, mohon maaf jika untuk minggu ini so ini orang lain pula. Macam hampir sama kan. Kebanyakan orang tanya saya kalau tak pasal bisnes, orang akan tanya pasal kerjaya. Tak pasal kerjaya, orang akan tanya pasal teknikal lah. Ini salah. Alamak, saya lupa nak tutup dia punya nama lah. Skip lah. Dia tanya je, dia tanya macam mana sekejap macam mana saya nak tutup lah. Halal lah.
Sebab penting juga ni. Dia tanya, saya nak tanya macam mana nak detect fiber optic, apa alat tracing tu. Okay, so saya bagi tahu. Wassalam guna FlexiTrace. Syarat nak detect fiber optic ada 4. Okay, so saya ajar dia lah. Satu, kena jumpa Mehul dulu. Ni ala-ala saya share terus lah sebab saya dah share dekat Cik Azmirul ni. So saya bagi tahu lah, syarat nak guna FlexiTrace ni, dia nampak tak berkait dengan yang soalan sebelum ni kan? Syarat nak detect fiber optic ada 4. Saya bagi tahu. Walaupun ini rahsia saya ataupun bukan rahsia saya lah, benda yang saya praktik lah. Kalau mungkin setengah orang benda ni tak payah cerita, biarlah orang tu tak dapat detect. So nanti bila orang tu buat kes salah, orang lain tak panggil dia. Mungkin ada orang ada macam tu, tapi saya tak, bagi saya kalau dia dapat detect, dia dapat deliver, dapat banyak projek, kepuasan untuk saya juga. Okay, so saya bagi tahu, first kena jumpa Mehul dulu. So kalau tak setuju dengan saya punya jawapan, kawan boleh komen lah. Ini pendapat saya based on pandangan saya lah. Okay, yang kedua saya kata Mehul tu kena boleh buka dulu untuk guna FlexiTrace. Yang ketiga, manhole tu tak banjir atau tak ada, atau ada halangan. Maksudnya benda tu clear. Last kali ada FlexiTrace untuk detect fiber optic tu. Benda ni saya cakap. Okay, so kalau kau nombor satu ni tak dia, yang lain tak boleh buat. So saya bagi detail lah, harap dia boleh jadikan sebagai nota dan dia praktik lah. Ni tahun 2020, bulan 10. So saya harap dia dapat buat benda ni. In fact mungkin kalau dia kalau dia freelance, mungkin dia buat sendirilah. Kalau dia seorang pekerja, mungkin bos dia mungkin terkejut lah kalau dia buat benda ni tanpa bos dia bagi tahu, dia boleh buat benda ni sendiri. So benda tu pun bagi satu kepuasan sebab zaman saya dulu saya tak ada tempat saya nak belajar. Saya hanya boleh belajar dengan senior saya je. Senior saya tu bukan senior classmate saya tempat belajar, senior kat tempat office lah. Itu ada seorang je saya boleh belajar. Saya belajar dengan untuk utility lah, saya belajar dengan Abang Badli. Okay, so saya share dengan dia. So sebab tu kata zaman sekarang, zaman teknologi, mungkin kalau saya share ramai orang dapat manfaat. Kalau dulu saya nak belajar, saya belajar dengan satu orang sifu je. Okay, tu dia bagi tahu, thank you tuan, banyak saya dah belajar dengan video live tuan. Ni yang saya cakap saya buat masa PKP 1 bulan 3 kan. So ni dah bulan 10 tahun lepas lah. So saya pun baru je nak masuk dalam bidang UDM ni. Boleh tak kalau saya nak tahu macam mana nak dapatkan ketepatan 90%? Ada tips tak tuan? Okay, masa live hari tu saya ada share, saya cakap saya ada satu rahsia, saya boleh dapatkan ketepatan 95%. Sebab saya dah ada buat kajian dah dengan tim saya. Saya bagi tahu orang, okey kalau kita buat ni, kita ikut step ni, okey insya-Allah 90%. Kita tak boleh dapat 100%. Okey, saya share dalam live tu. Saya tak share detail. Saya bagi tahu siapa nak tahu apa tips untuk nak dapatkan ketepatan 100%. So dia PM saya, dia nak tahu benda tu. So saya katalah ada, tapi lama nak explain tu perlukan 1 hari. Nanti ada masa saya buat kelas. Masuk kelas tu datang office saya belajar dengan saya lah. Bukanlah saya buat kelas berbayar ke apa ke. So itulah. So benda tu saya brainstorm dengan tim saya lah, macam mana kita dapat 100%. Kalau korang kata tak logik, tak apalah, itu apa yang kita orang praktikkan lah. Okay, mesti orang kita tanya, kenapa tak dapat 100% kan? Okay, lagi 50% tu ialah doa. Doa, tawakal. Kita memang kena letak doa dengan tawakal tu awal-awal. Tapi sebab itulah saya kata, apa saja kita buat kita akan dapat 100%. So 5% yang nak completekan lagi 5% tu ialah tawakal kita tu cukup kuat ke tak? Maksudnya kita percaya tak dengan kita punya doa tu Allah akan bantu kita, ataupun kita just doa je. Okay, so saya ada tips tu. Okay, kalau nak tahu komen lah, nanti saya share lah, tak adalah. Okay, panjang ni, kita habiskan sejam ni untuk baca komen je. Baca komen, baca orang PM saya. So saya nak bagi tahu yang sebenarnya kenapa saya buat live ni. Kepada yang baru menonton, terima kasih. Saya nak bagi tahu kenapa saya suka buat live. Sebab saya tengok ramai orang yang perlukan bantuan, ramai orang yang banyak nak belajar, ramai orang yang ada masalah tapi tak tahu nak refer kat siapa. Tak kisahlah daripada segi technical, utility mapping ke, daripada segi business, financial, pun ramai orang tanya. Tahu tak, baru awal tahun ni ada seorang sahabat saya datang office saya ingatkan dia nak belajar sebab dia dah pernah datang 2-3 kali lah, tanya pasal finance, tanya pasal nak set up company. Dia datang office saya semata-mata nak tengok office saya sebab dia nak tiru layout office saya. Sampai macam tu pun ada. So saya macam, ui, kenapa? Macam sampai macam tu lah kan. Saya kata banyak je boleh google ke apa ke. Dia kata tak apa, dia nak tengok. Dia terinspirasi lah. So saya pun buatlah office tour. Saya tunjuk ni bilik tu. So saya harap dapat membantu dia lah. Ada orang juga, saya tak sangka lah banyak-banyak orang datang nak belajar dengan saya. Dia nak tengok layout office saya untuk nak buat dekat office dia. Dia baru pindah office baru. Okay. Okay, lagi next. Okay, yang ni orang lain. Salam Tuan Samsul, maaf tanya, Tuan berpengkalan negeri di mana? Okay, so cakap, salam, saya di Selangor, office di Bangi. Okay, yang coaching Tuan buat tu, kalau orang yang kerja government boleh masuk tak? Saya ada isi dalam link yang Tuan bagi. Ataupun kalau Tuan ada tulis buku ke, e-book ke, saya nak beli. Okay, ini ingat tak saya pernah buat live dulu, saya buat coaching, coaching, bukan coaching live tau, coaching
face to face. Tu saya ambil 2 orang je, tapi seorang tu dia separuh jalan, saya tak tahu kenapa. Lepas tu yang seorang tu habislah. Saya coaching saya, tak silap saya sebulan full. Praktikal saja. Teori sehari, praktikal sebulan. So saya ajar sangat detail. Saya ajar, nama dia Adib. Kalau korang pernah tengok kat page ni, saya ada up gambar dia. Saya ajar 3 hari tu ajar buat detect kabel je. Sampailah kau betul-betul master kabel tu, sampai kau dah dapat semua masalah kabel. Lepas tu saya ajar dia tepat semua. So saya ajar dia semua sampailah sure. Lepas tu saya ajar dia juga sikit buat drawing semua. Lepas tu saya ajar dia macam role play untuk interview. So supaya bila dia actually baru habis belajar juga lah, supaya kalau dia minta kerja tempat lain, bukannya dia tahu teknikal, bukan dia boleh jawab masalah-masalah utility kat site. Saya ajar juga macam mana cara nak jawab masalah utility kat site. Yang ketiga tu saya ajar dia cara nak interview. So saya bila dia buat interview tu, saya panggil lah saya punya manager sekali interview. Lepas tu kita orang komen, you kena macam ni. Saya harap dapat membantu jugalah dia. Maknanya saya tak adalah bagi ilmu teknikal je. Saya nak completekan surveyor tu dari segi keseluruhan dia. So bila saya buat tu, yang masa saya suruh isi borang nak pilih tu, so salah seorang ni dia PM lah saya. Dia cakap dia kerja government. So saya pun tak sangka orang government pun nak tambah ilmu benda ni. So saya tak pasti lah government ni pejabat tanah ke, jabatan ukur ke. So saya macam teruja lah, ramai orang nak belajar. Tapi saya cakap dengan jujur lah, saya cakap okay, saya buat untuk sesiapa saja yang nak belajar dan tambah ilmu, tak kira government atau private. Cuma untuk training saya utamakan yang belum dapat kerja. Sebab saya rasa penting lah saya nak membantu orang kurangkan pengangguran. Bukan saya tak boleh buat untuk orang lain, tapi saya rasa utamakan dulu orang yang tak bekerja dan kena bagi komitmen 1 bulan kalau betul-betul nak mahir. Okay, kalau yang dah kerja susah sikit nak ajar. Kalau tuan berminat untuk belajar secara online, nanti saya cuba usahakan buat online sebab ramai juga yang request, cuma impact tak samalah dengan training on-site one to one. Okay, so lepas tu dia cakap, oh itulah saya duk fikir juga macam mana nak bagi kan dengan komitmen kerja. Tapi best ni yang tuan buat ni, kalau bayar pun orang sanggup. Tak ramai yang sudi ajar duty detection. Kawan saya yang kat tempat saya pun tak sempat masa nak ajar. So saya nampak benda ni sebagai satu problem, masalah lah dekat junior-junior surveyor yang nak tambah ilmu, nak belajar ni. Okay, sebab itulah kalau orang tanya saya kenapa lah saya ke depan, saya suka buat live, saya suka sharing. Tak ada kerja ke? Saya ni orang kata tak ada benda nak buat ke kat company tu? Alhamdulillah, company saya boleh kata kebanyakannya tim saya yang run. Tu saya bersyukur sangatlah. Tim yang saya ada ni bagus. Diorang boleh run semua. Boleh katakan everything. Diorang boleh run. Perlukan saya pemantauan sekali-sekala je. Sebab tu saya cakap dengan diorang, bila saya dah free masa banyak, apa salahnya kalau saya share ilmu pula dengan orang ramai, betul tak? Jadi saya terima kasih dengan tim lah menyebabkan saya ada masa. So saya pun tak sangka ada orang bagi feedback macam ni. Sebab itulah tajuk saya hari ni ialah feedback. So korang bagilah feedback dekat bawah. Patut saya teruskan ke apa yang saya buat ni, ataupun saya stop, ataupun tak bermanfaat pun bagi pada siapa-siapa. Cuba korang komen. Saya tengok daripada tadi tak ada orang komen pun. Cubalah korang bagi sikit pendapat, komen. Yang saya bagi ni ialah sepanjang setahun 2 tahun lah yang banyak orang tanya saya. Okay. So saya harap korang pun boleh bagi komen ikhlas lah. Kalau korang rasa tak patut ajar benda ni, sepatutnya simpan untuk saya je. So bagi tahu juga apa-apa yang korang rasa. Kalau korang rasa benda ni patut disebarkan pun bagi tahu juga. Okay. So dia cakap macam ni lah. Kalau bayar pun orang sanggup. Tak ramai yang sudi ajar. Dia suruh saya buat e-book. Dia kata kalau ada e-book bagi tahu dia. Okay, lepas tu saya cakap tak apa, nanti saya usahakan bagi pendedahan dalam online kelas. Kengurangnya dapatlah belajar bagi yang tak ada masa kerja. Dan yang penting tujuan saya coaching, saya nak ajar buat utility dengan cara yang betul. Sebab ramai yang saya tengok tak buat cara yang betul atau tak tahu. Macam saya cakap tadi, dia tak tahu pasal flexi trace. So saya rasa macam, sayangnya kalau dia tak tahu. Kalau dia tahu flexi trace tu, dia dapat hasilkan kerja yang bagus lah kan. Okay. Betul tu, senior pun belum tentu ada masa nak ajar kita, nak fokus kat kita. Dan orang pun ada kerja diorang sendiri, betul tak? Lagi kalau outstation dah bertukar tempat, dah lagi tak nak belajar dengan senior, betul tak? So okay tuan, boleh juga buat online. Nanti tuan wawarkanlah je dalam grup, saya dah buat see first. Terima kasih. Okay, buat masa ni saya bagi free dulu sebab MCO ni banyak yang terkesan. Ni MCO yang satu tau. MCO kedua tak silap. Buat masa ni saya bagi free dulu sebab MCO ni banyak terkesan. Target saya supaya student mudah dapat kerja. Tak ada niat lain pun. Okay, insyaAllah saya cuba usahakan. Thank you support. Ada free boleh tengok sharing saya tiap-tiap Jumaat malam. Jumaat je saya share pasal TT mapping. Alhamdulillah, semoga berrezeki. Okay, tengok. Alhamdulillah. Okay, so sebenarnya bila saya dapat benda-benda ni saya rasa macam seronok tau. Bila saya buat live, ada orang masuk, ada orang komen. Lepas tu bila saya buat live, ada orang bagi feedback, orang PM macam ni. So saya rasa macam usaha saya ni berbaloi ataupun orang kata
kepuasan lah untuk diri saya. Sebab saya selalulah dengan tim saya juga. Kita jangan kedekut ilmu. Apa saja yang orang tanya, in fact kalau klien pun banyak tanya kita orang, dia bukannya tanya pasal kerja. Dia siap tanya teknikal sampai kita orang mengajar klien tu sampai klien tu dah jadi expert utility lah. Faham tak? Sampai tahap kita orang educate klien menyebabkan dia pun dah aware dengan utility ni. Supaya dia senang lah nak terangkan dekat dia punya main coin ke apa ke. So bagi kita orang penting lah education ni. Okay, ni orang lain. Salam tuan, ada buat kursus untuk mapping ke? Dia tanya saya. Wassalam, saya tak buka untuk public lagi. Buat masa sekarang, saya fokus untuk student yang baru habis belajar. So, pada yang tak tahu, saya punya perjuangan memang untuk student. Pada orang student ataupun orang yang baru setahun, 2 tahun dalam bidang survey, memang itulah perjuangan saya. Sebab saya rasa dulu saya tak dapat peluang tu. Saya hanya dapat belajar, macam saya cakap, dengan senior saya. Dengan bos saya. So, saya dapat belajar dengan tu je. So, kalau kita ada online platform macam ni, macam-macam orang boleh share. So saya rasa di mana-mana saja orang semua orang boleh belajar. Student boleh belajar. So tambah ilmu yang diorang belajar kat universiti, pula tambah dengan ilmu yang diorang dapat belajar secara online melalui pengalaman-pengalaman kita pun, benda ni memberi manfaat untuk diorang. So saya rasa macam kenapa kita tak kena stop buat benda tu? Kenapa kita tak teruskan buat benda tu? Kalau lagi ramai orang boleh sahut cabaran saya untuk kita memperkasakan lagi kita punya industri ni dengan bagi ilmu sharing, jangan ada apa-apa secret ke, jangan ada apa-apa rahsia ke. Saya rasa benda tu, orang kata kalau kita sebagai Islam ni kita percaya kan pada Allah punya janji. Kalau kita sebaik-baik manusia yang memberi manfaat. Kalau kita ilmu yang bermanfaat tu yang akan bantu kita bila kita tak ada kan. Kalau kita Islam ni lagilah kita percaya pada ilmu-ilmu ni. Okay, saya tak ada charge orang apa-apa pun setakat hari ni. So far saya tak ada charge siapa-siapa pun. Saya hanya bagi tahu apa saja yang saya tahu, dan kadang-kadang saya bagi tahu lebih. Saya tak ada bagi tahu, kalau korang perasan kalau orang tanya, saya tak ada buat tulis, okey, baik, macam ni. Saya suka ni sampai isteri saya cakap, kalau nak terangkan orang tu, terangkan apa yang orang nak tahu. You janganlah bagi detail sangat. Saya ni ada OCD. Saya suka terangkan sangat detail. Sampai ada orang cakap, itulah saya banyak cakap lah. Okay, kalau saya tak banyak cakap, apa saya buat live kan. Tadi saya dah baca dah? Okay, dah baca dah. Okay, next. Penat kan baca komen? Tak apalah, sebab korang tak nak bagi feedback. So, saya baca feedback yang ada diorang PM kat saya messenger. Okay, dah 40 minit dah. Okay, salam Sifu. Kalau nak jemput bagi 1.5 hari day session untuk saya dan tim boleh. Saya dah buat utility hampir 5 tahun. Mostly belajar sendiri. My team 6 person youngsters. Dah ada basic utility tapi tak tahulah yang mengajar diorang pun belajar tak complete. Purpose untuk refresh tips dan metodologi untuk kami punya current work site. Consider dense urban area di Kelang. Boleh, masa anytime bila tuan available. Kami sekarang base di site Udang. So saya cakap, wassalam, maaf kalau urusan kerja saya akan reply waktu kerja. Pukul 11 malam ni pukul 9 dia mesej saya, tapi saya reply esoknya tak lama, jangan. Saya jarang jugalah tak reply orang, insyaAllah saya cuba lah. Okay, buat masa ni kami belum plan untuk buat untuk company OSME, kami plan untuk college universiti. Actually bukan, saya tak buat lagi pun untuk college universiti. Hari tu baru sekali lecturer saya panggil untuk buat talk dekat UTM dekat final year kot. Saya bagi sharing lah. Okay, untuk coaching or training pula kami plan untuk individu sahaja buat masa ni. Ini tujuan untuk naikkan value pelajar. Nampak? Saya selalu cakap pasal pelajar. Dapatkan pendedahan, pengalaman awal dan bantu cari peluang pekerjaan. InsyaAllah saya akan buat coaching dan training untuk company SME di masa akan datang. Saya main sebut je, saya pun tak tahu nak buat ke tak. Okay, sebab saya tak ada apa-apa sijil. Saya tak ada CDS, saya tak ada license, saya tak ada TOT training for trainer, yang HRDF tu saya tak ada apa-apa pun. Saya hanyalah orang kata orang kuli yang kerja kat site, yang turun manhole, turun longkang. Saya memang start pada bawah lah. Okay, so walau bagaimanapun untuk pintaan saya akan hubungi semula. Lepas tu dia kata okay, terima kasih. Okay, so saya tak mengapakan dia lah. Lepas tu dia cakap tak jadi sebab site tu dah habis macam ni dah. Okay, sikit lagi. Assalam Tuan Farhan, nak belajar TPM saya dan nak share satu job. Assalam, TPM tu apa ya? Traffic Planning Management. Oh, maksud tuan nak belajar dengan saya ke tuan yang mengajar? Tuan belajar dengan nak belajar dengan tuan. Saya mana tahu. Lepas tu saya cakap lah, kita orang pun tak tahu, kita orang pun banyak engage orang luar untuk TMP, TMO, team pun baru nak ambil tapi tak ambil lagi sekarang. Lepas tu tanya office di mana, bagi central, search je global detection, nanti keluar. Dia kata okey. Banyak orang kalau PM saya dia minta nombor, saya terus bagi. Saya tak adalah macam kenapa je nak ambil nombor saya saya bagi je sebab saya tahu lagi convenient kalau kita WhatsApp sebab dah boleh dapat direct kan.
So saya bagilah nombor, nak ambil lah korang. So alhamdulillah. Okay, ni last sharing saya. Ini daripada WhatsApp. Okay, ingat tak yang saya punya candidate yang saya ajar sebulan tu kan, pasal teliti tu kan. Saya lupa nak ada nama dia, sebab tu saya cerita je lah dia. Okay, so baru-baru ni bulan 3 awal tahun ni dia PM saya lah. Okay, saya tak tahu dia kerja kat mana kan. Dah berapa bulan dah lepas saya ajar tu. Okay, dia cakap saya, Assalamualaikum Cik Sam, salam ya Adib. Sekejap ada barang Barang guys. Sorry. Aduh. Kalau korang tengok saya punya TikTok kan, saya ada buat konten pasal apa? Barang Shopee. Setiap hari ada barang Shopee, setiap jam lah. Aduh, support TikTok saya. Okay, so ni adik cakap, Assalamualaikum Rabu, salam ya adik. Hari Rabu nanti saya ada interview dekat LS area Damansara, tapi jawatan tu assistant project manager atau project manager. Jadi saya nak tanya Cik Sam sikit tentang role PM ni. Okay, project manager lah. So saya beritahu lah, bila orang dah train dengan saya dah anggap dia macam saya punya team ataupun dia macam adik saya lah. So saya pun jawab, oh boleh je, nak tanya apa. Tapi sebelum tu fresh grad macam saya ni relevan ke dengan position tu? Okay, so saya beritahu lah. Oh, depend, sebab bagi saya project manager ni yang paling penting ialah leadership dan management. Okay, saya beritahu leadership ni macam mana kita jaga emosi kita dan team, communication kita dengan team dan orang atas, learning attitude saya belajar benda-benda baru untuk sampaikan pada team, sambil manage kita belajar sendiri dan belajar juga dari mereka. Lepas tu kena pandai train team, jadi asas kena kuat lah walaupun tak pakar atau tak banyak pengalaman. So mempunyai attitude yang bagus, jadi contoh kepada team, boleh influence team. So tu macam mana kita nak jadi project manager lah untuk fresh graduate. Kalau diberi peluang jadi project manager ke, kita kena ada benda tu, baru kita strong. Okay, management pula apa? Management ni pula planning yang kita buat kena pada estimate, time management personal dan kena ada time management lah untuk personal, untuk kerja. Lepas tu kena ada problem solver, kena independent, kena pandai susun team, ikut karakter team. Maknanya kena pandai susun lah kalau team ni macam kena pandai lah kan. Kadang-kadang team kan ada yang tak sesuai semua kan. Kadang tak boleh handle any situation. Ni antara PM atau manager yang baik. Lepas tu kata lepas tu saya cakap lagi perbezaan project manager dan surveyor. Project manager ni dia manage dan leadership. Surveyor pula technical dan manpower. Okay, faham. Cuma saya nak tanya part technical sikit, tapi kejap lagi sebab saya nak sambung buat kerja. Okay, so itu antara sharing saya sharing saya tentang banyak orang PM saya lah. Pada tadi saya sembang-sembang tadi tu, yang orang PM kat saya. So kesimpulannya yang saya nak buat, kesimpulan yang saya nak buat ialah ramai orang PM saya. So saya tertanya-tanya lah, kalau diorang PM maknanya diorang ada masalah ataupun diorang nak tahu sesuatu. Okay, kalau saya tak ke depan untuk bantu ataupun ke depan untuk sharing secara live kan, so mungkin saya dapat bantu satu orang tu. Contoh kalau korang kira tadi, saya rasa mungkin ada dalam 20 orang kan yang PM saya. Tapi kalau saya buat live ni, mungkin macam sekarang ni tak ramai lah yang tengok 6 orang. Tapi nanti orang akan tengok recording macam saya akan upload kat YouTube kan. So mungkin benda tu memberi manfaat lah. So kalau sebab tu saya nak korang dapatkan feedback daripada korang ni poster saya ni. Okey, korang ramai orang mesej. Ya Allah, aku tak baca. Nak tahu apa? Nak tahu tuan. Nah, asal aku tak baca? Betul. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf saya baca dulu yang komen ni. Tuan, sekiranya manhole tertibus tak boleh buka, ada air kata tak boleh trace lah. Air pendek kata tak boleh trace lah. Macam mana cara tim tuan tunjuk atas plan kabel fiber optik tersebut? Okey, jap. Sorry sangat saya tak perasan korang punya message ni. Saya kusyuk baca PM tu. Okey, sorry jap daripada atas. Ada soalan tak ada. Okey ni Okey, saya share tu lah. Alang-alang korang nak saya share. Okey, tuan, sekiranya manhole tertimbus, tak boleh buka, ada air, pendek kata tak boleh trace. Macam mana cara tim tuan tunjuk atas plan kat fiber optik tersebut? Okey, macam ni
Bila kita tak boleh buat, kita dah cuba usaha macam-macam tak boleh. So kita ada cara lagi satu. Cara dia ialah kita gunakan GPR. Sebenarnya GPR boleh detect tau kabel copper ni, kabel copper, kabel telco ni. Cara dia ialah kita ada manhole, so kita tolaklah kat tepi manhole tu. Okay, so apa yang kita orang buat biasanya kita orang cari manhole, dah jadi coaching utility, tak apa ke yang lain ni? Kita nak borak-borak je. Bolehlah saya share sikit Okay. Kita ambil contohlah kita dah tahu manhole ni, kita cari kawan manhole dia yang satu lagi. So kita boleh tahu, so biar logik dia ialah manhole ke manhole, betul tak? Kita akan straight, tapi kita nak dapatkan depth dia juga. So kita tolak GPR. So daripada GPR tu tolak je depan manhole. Kalau boleh jangan tolak terlalu dekat lah, sebab manhole tu kan cover bawah tu besar. So kita ambil lah 5 meter, kita tolak. Lepas tu kita buatlah lagi 2-3 line sampai manhole yang seterusnya. So daripada situ kita dapat dia punya depth. So bila kita buat indicative line atas plan daripada manhole ke manhole, kita boleh juga bagi depth. Benda tu lah yang bagi saya praktikal, yang paling praktikal lah, instead of kita letak join manhole to manhole. Okay, dan satu kena jaga-jaga manhole yang kat simpang, kena make sure kita dapatkan manhole yang, maksudnya ada tak manhole yang, contohlah kalau kat jalan je straight kan, tapi kalau kat simpang korang carilah pusing jauh-jauh sikit, mana tahu kita kat situ ada T-junction ke, ada pecah empat ke, so benda tu lah kena hati-hatilah. So maksudnya kat sini kalau kita buat activity mapping, kita tak boleh berserah pada takdir 100%. Kita tetap kena usaha macam mana cara pun, kita tetap kena usaha, kita kena tunjuk bagi data yang terbaik. Last kali barulah saya dapatkan info daripada authority kalau ada. Okay, so semoga manfaat lah. Saya tak nak, kalau boleh janganlah kita, tak boleh taruhkan drawing tu cannot be open, macam tu je. Kita kena ikhtiar macam-macam cara kita boleh buat lagi. Okay, apa ni, okay, Syafizi teruskan Sam sharing ilmu terbaik, terima kasih. Tuan nak buka kelas, saya nak join. Alah, saya tak pandai, saya boleh mengajar, Tuan Muhammad Asfarul Hisham, saya boleh mengajar, tapi saya ni tak berkelayakan nak mengajar. So tapi kalau korang sudi belajar dengan saya based on pengalaman, bukanlah daripada segi authority, maksudnya saya ni layak ke tak, saya ni ada sijil apa-apa ke tak, saya tak ada benda tu. Kalau korang nak belajar sebabkan pengalaman, nak belajar, senang cerita macam ni lah, kalau korang nak belajar pengalaman saya je boleh, insyaAllah saya akan share. So kalau Tuan Asfarul Hisham nak belajar, insyaAllah saya akan cuba buat kelas ni lah, untuk bagi orang kata asas pun okey lah, sebab kalau nak belajar yang betul-betul kena turun site dengan saya. Okay, dah lama saya tak turun site ni, so kalau korang nak turun site dengan saya ni, benda yang menarik juga. Saya serius dah lama tak turun site. Tapi memang passion saya dulu memang turun site lah. Lama juga saya turun site dulu. Okay, so ada lagi komen tak? Tak baca, minta maaf lah, sibuk. Okay, so berbalik kepada saya punya topik ni, saya ada buat posting pasal feedback. So saya terangkanlah pasal saya punya posting ni. Okay, so korang tolonglah bagi komen, bagi pendapat dari segi komen, ataupun korang boleh bagi emoji. Contoh kan, kalau love ni maksudnya bermanfaat dan teruskan. So barulah semangat sikit untuk saya teruskan. Jangan like tu tak ada dalam ni lepas tu kalau korang rasa tidak bermanfaat dan buang masa korang buat gelak-gelak tu. Dia macam pelilah, macam tak bermanfaat, buang masa orang je. Macam tu lah. Faham tak? So itu yang tengah tu. So saya buat emoji ni semua kena dengan situasi. Okay. Lepas tu yang last kali tu, apa jap, besarkan jap. Yang last kali tu, oh tidak bagus, sila stop. Saya benci tengok muka Tuan Sam. Contoh, korang bagi tahu. Kalau korang ada buat benda macam tu, barulah saya rasa macam okay, semua orang tak suka saya, so apa saya share, mungkin saya share ni rubbish, tak ada benda yang manfaat. So saya perlukan feedback. Kalau tak, saya tak nak buang masa saya pun tak nak korang buang masa korang. Okay, ni apa? Kalau Tuan nak turun site, saya nak join. Nak buat apa tu, Fena? Kau nak turun nak buat apa? Kau nak survey ke? Kau nak borak ke? Kita nak minum extra juice ke? Saya dulu ni banyak lama juga saya kerja dengan Pena Sutra ni. Dia seorang assistant yang bagus lah. Memang sangat bagus, walaupun kalau korang tahu kan umur dia muda, tapi dia gaya macam pakcik-pakcik. Tapi best lah, obsession dengan dia paling best lah. Banyak kenangan manis lah. Bila kita turun site kan, kita jumpa ramai orang. So best lah, banyak ponteng puasa sama-sama. Makan sama-sama, tidur sama-sama. Nak cerita sikit pasal Pena ni kan, dulu kita orang pernah obsession dekat Penang tau. Okay, masa saya surveyor lah. So saya ni macam boleh kata workaholic jugalah. Lepas tu ada sekali tu hujan tau, hujan. Lepas tu saya kata okay, saya nak baring kejap lah, hujan. Nanti dah berhenti gerak saya sebab saya tak cukup rehat kan. So saya tidur lah, tahu tak diorang buat apa? Diorang tutup lampu. Masa tu duduk rumah sewa tau dekat Penang. Diorang tutup lampu, diorang selimutkan saya. Lepas tu ada orang tu pasang lagu, tidur.
Diorang kalau boleh tak nak pergi site lah malam tu. Saya kata aduh, habislah progress saya. Lepas tu esok tu memang saya balun OT lah. Siapa suruh tidurkan saya. Memang best lah pengalaman turun site dapat geng-geng yang baik-baik, yang apa macam ni lah kan. Lepas tu kalau off session pergi tempat orang tu yang paling best cari makan, cari tempat menarik. Tu tak pernah. Dia pun sekarang dah bagus dah pernah ni, macam-macam dia boleh buat. InsyaAllah dah kahwin dah kan. So dia dah matang sikit. Okay, so saya harapkan korang dapat bagi feedback sebab saya perlukan semangat anda semua. Kalau korang tak bagi saya semangat, macam mana saya nak teruskan apa yang saya buat ni. Okay, saya ulang balik penutup saya yang pada keseluruhan tu, macam saya cakap, saya buat benda ni tak ada apa-apa intention, tak ada apa-apa berkaitan dengan projek, tak ada kena-mengena dengan duit, tak ada kena-mengenakan dengan apa-apa saja personal interest. Saya buat ni hanyalah sebab saya dapat banyak PM daripada orang yang nak belajar, nak tahu macam-macam. Diorang PM saya. Ada yang PM tentang utility, ada yang PM tentang survey, ada yang PM tentang nak jadi project manager macam mana, ada yang tanya tentang business. So kalau banyak orang tanya saya cakap why not saya share dengan semua orang. Kalau saya boleh bantu 20 orang tu, kalau saya buat live, saya boleh bantu lebih ramai orang. Kalau lah benda ni manfaat. Tapi bagi saya, kalau saya ajar macam-macam pun, kau tak payah ambil semua. Korang ambil sikit je. Ambil sikit, buat je. Kalau korang ambil semua, tak buat pun tak guna. Orang kata, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okay? So saya harap itulah saya bagi semangat saya untuk teruskan live. So saya tak ada apa-apa niat. Kalau saya ada niat untuk nak dapatkan projek ke, saya tak buat live dekat Surveyor, saya buat live dekat tempat lain. Sebab saya tahu follower saya kat sini semua daripada Surveyor. So apalah saya boleh dapat daripada kawan-kawan Surveyor saya. Kan? Betul tak? Tapi apa yang saya nampak ialah tanggungjawab saya, tanggungjawab lecturer kita dah habis. Diorang dah mengajar, mereka dah mengajar macam. So tanggungjawab saya pula untuk saya sharekan apa yang pengalaman saya selama 12 tahun ni pada ramai orang. So insya-Allah impian saya satu je. Kalau saya meninggal, saya nak ramai orang datang kat kubur saya, macam Abang Bonce. So tak payahlah ramai orang lain, biar ramai-ramai surveyor pun tak apa. Okay, so saya rasa dah lagi 2 minit je nak habis. So korang pun tak ada soalan lagi kan. So saya harap itulah. Sebab saya satu je, saya macam tak nak lah kalau saya tinggalkan dunia ni, saya tak ada apa-apa bagi manfaat. Sebab saya tak tahu apa-apa, saya tak tahu benda lain. Saya tak ada duit yang banyak untuk nak sedekah, nak bantu ramai orang. Saya tak ada apa-apa. So apa yang saya ada ialah ilmu dan pengalaman je yang saya boleh share dekat ramai orang kat luar sana, terutamanya yang junior-junior surveyor ataupun student. So jangan kalau ada apa-apa kat luar sana yang nak PM saya, nak tanyakan apa-apa je, boleh tanya saya. Kalau ada rasa nak bagi feedback, baik ke tak baik ke, bagi tahu je. Saya terima dengan hati terbuka. Okay, so minta maaf yang saya tak baca komen tadi. Saya galit baca ni, orang PM saya. So saya minta maaf kalau ada yang tak setuju, tak suka dengan saya share tadi tu, yang ada personal message tu. Mungkin benda tu bagi korang privacy, tapi saya dah cuba tutup nama. Ada beberapa saya tertinggal lah, saya minta maaf sangat-sangat. So kalau saya tak bagi apa-apa sumbangan pada industri survey, korang bagi tahu. Kalau saya ada bagi sedikit sumbangan pun, korang bagi tahu untuk naikkan semangat saya untuk buat sharing di kemudian hari. Okay, so dah cukup 1 jam. Saya harap dengan 1 jam saya yang saya spend masa untuk semua ni di waktu MCO 3.0, minggu ketiga minggu ketiga saya harap boleh memenuhi kan saya pernah bagi tahu tujuan saya buat ni ialah nak penuhkan masa korang masa MCO ni. Mungkin ada orang yang tak boleh pergi site. Okay, sekarang korang dapat belajar. Okay, so itu saja daripada saya. Nak tanya apa-apa boleh tanya, boleh PM, boleh buat apa-apa je yang korang nak. Kalau korang nak bagi feedback, saya sangat mengalu-alukan kalau korang boleh posting saya ni, saya buat pagi tadi, harap korang boleh semalam saya harap korang boleh bagi feedback. Baru saya semangat untuk saya plan lah, saya nak teruskan ke, saya nak stop ke. Sebab kalau korang tak suka, saya tak payah buat dah. So saya boleh fokus pada bisnes saya boleh fokus pada team saya, betul tak? Buat apa saya nak buang masa nak bagi share kat orang lain kan? Kalau orang lain tak rasa benda tu berbaloi, baik saya share pada team saya, baik saya naikkan level team saya naikkan company saya, banyak lagi saya boleh buat. Tapi macam saya cakap, team saya dah boleh kata 90% handle company saya. So saya dah boleh luangkan masa untuk beri manfaat pada orang lain. So saya harap pahala yang saya share ni pun dapat juga dekat team saya, sebab orang dah dapat bantu saya untuk mengurangkan kerja saya lah. So sekarang masa saya ialah untuk berfikir dan untuk sharing.
Okay, so itu saja daripada saya. Saya harap kalau ada tersalah kata saya minta maaf. Kalau ada terguris hati apa-apa, saya harap korang kalau ada benda yang salah saya buat, saya harap korang boleh tegur saya privately lah. Okay, kalau ada benda salah saya buat, korang boleh tegur saya secara private, insyaAllah saya akan berubah. Kalau ada benda yang baik, mungkin nak private boleh, nak hembohkan pun lagi baik, insyaAllah. Okay, so sama-sama kita jangan ada busuk hati ke, berdengki dengan sesiapa ke. So kita bawakan cara baru. Dulu-dulu suka bersaing, sekarang ni kita bersatu. Itu je saya mohon sebab itulah untuk kebaikan industri kita juga. Okay. So saya harap saya ni kalau orang kata kapal yang besar kan, saya ni dapat duduk dekat dekat lantai kapal pun dah lah. Dalam survey ni lah, sebab saya ni bukan sesiapa pun dalam bidang survey ni. So saya pun banyak lagi saya nak belajar, banyak lagi saya nak explore lah. Banyak lagi orang kat luar sana yang otai. Tapi macam saya cakap, fokus saja ialah orang yang baru nak belajar. Itu je, tak lebih daripada itu. Okay, so terima kasih yang join. Saya Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita jumpa, kalau korang rasa benda ni berbaloi untuk diteruskan, korang bagi feedback. So nanti saya fikir saya nak teruskan ke tak. Okay, bye. Assalamualaikum.